Radio Thailand World Service dalam bahasa Melayu untuk anda mengenali Thailand. Assalamualaikum, anda bersama saya Nadia Abdul Latif. Saudara pendengar, Mesyuarat Suruhanjaya Ekonomi dan Masyarakat Asia dan Pasifik sesi ke-82 yang diadakan antara 20 hingga 24 April 2026 lepas di Pusat Persidangan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu Bangkok merupakan platform bagi negara anggota untuk membincangkan isu situasi penduduk semasa dan trend masa hadapan. Encik Anutin Chan Wirakul, Perdana Menteri dan Menteri Dalam Negeri telah menghadiri upacara pembukaan dan menyampaikan ucapan kos bertajuk Leaving No One Behind, Advancing a Society for All Age in Asia and the Pacific. Dalam kesempatan ini, Perdana Menteri menyatakan bahawa situasi dunia semasa penuh dengan ketidaktentuan, merangkumi isu geopolitik, perubahan iklim yang semakin meruncing, serta ekonomi turun naik. Faktor-faktor ini mengesan kepada rakyat dari semua peringkat umur dan lebih sukar untuk mencapai matlamat pembangunan mampan. Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, oleh itu pembangunan ekonomi dan masyarakat masa kini mestilah merangkumi semua kumpulan penduduk. Selain dari itu, beliau melihat bahawa di rantau Asia Pasifik perlu membina sebuah masyarakat untuk semua peringkat umur dan memberi peluang kepada setiap individu untuk berkembang mengikut potensi penuh boleh dicapai melalui promosi pembelajaran sepanjang hayat, menyokong warga emas supaya kekal, sihat dan aktif dalam masyarakat, serta memastikan semua kumpulan mendapat manfaat daripada transformasi ekonomi dan teknologi termasuk akses yang saksama kepada perkhidmatan asas dan sistem perlindungan masyarakat. Perdana Menteri turut memperkenalkan pendekatan pembangunan Thailand yang berpusatkan rakyat, yang mengutamakan pelaburan dalam pembelajaran sepanjang hayat, promosi penuaan yang berkualiti, sokongan terhadap pekerjaan yang bermaruah dalam ekonomi yang berubah. Pemerkasaan sistem perlindungan masyarakat yang inklusif dengan membina di atas sistem perlindungan kesihatan sejagat agar rakyat dapat hidup dengan maruah dan stabil. Yang paling penting, Perdana Menteri berpandangan bahawa kemajuan dalam mencapai matlamat pembangunan mampan masih belum mengikut perancangan. Oleh itu, tindakan yang lebih serius perlu disegerakan. Beliau mencadangkan agar dasar kerajaan diselaraskan dengan matlamat jangka panjang, menyediakan sumber keuangan serta menggunakan instrumen keuangan model baharu secara berkesan dan menggalakkan kerjasama antara sektor awam, sektor perniagaan dan sektor rakyat. Perdana Menteri juga menegaskan peranan ESCAP sebagai platform pertukaran dan perbincangan. Beliau berharap agar negara anggota dapat bertukar amalan terbaik yang memperluas penyelesaian yang lebih berkesan. Thailand komited untuk menyokong ESCAP sebagai platform yang menghubungkan kerjasama serantau dan menterjemahkan matlamat bersama menjadi hasil yang nyata. Dan Thailand menerima berita baik sekali lagi apabila Moody's Corporation, syarikat penerapan kredit ekonomi dan fiskal dari Amerika Syarikat, telah menaik taraf tinjauan kredit Thailand daripada negatif kepada stabil. Encik Anutin Chan Wirakul, Perdana Menteri dan Menteri Dalam Negeri melahirkan rasa sukacita terhadap perkembangan tersebut kerana selain daripada menaik taraf tinjauan kredit Thailand daripada negatif kepada stabil, penerapan kredit juga dikekalkan pada tahap BAA1 atau High Ability to Repay Short-Term Debt. Hal ini mencerminkan keyakinan terhadap asas ekonomi Thailand dan hala tuju dasar kerajaan. Pelarasan tinjauan tersebut baru punca daripada trend ekonomi Thailand yang semakin stabil.
sekaligus membantu mengurangkan ketidaktentuan dan memberi kesan positif terhadap reformasi ekonomi dalam jangka masa panjang. Sekaligus Indeks Keyakinan Pelaburan Langsung Asing 2026 atau FDICC menyatakan bahawa Thailand telah berjaya kembali ke dalam kelompok 25 kedudukan teratas di dunia, membuktikan bahawa Thailand menjadi tumpuan pelabur asing hasil daripada dasar galakan pelaburan kerajaan yang disasarkan secara jelas melalui perluasan insentif oleh BOI dalam pelbagai industri seperti pusat data, kenderaan elektrik dan tenaga bersih. Ini ditambah lagi dengan pejutan pembangunan infrastruktur dan kemudahan bagi pelabur yang memainkan peranan penting dalam memulihkan keyakinan ekonomi. Selain dari itu, pelaburan sektor swasta mula menunjukkan pemulihan hasil daripada langkah-langkah galakan kerajaan yang menyokong peluang pekerjaan dan pertumbuhan masa hadapan. Walau tahap hutang awam cenderung meningkat susulan, langkah rangsangan ekonomi masih berada pada tahap yang boleh diurus dan tidak menjejaskan kestabilan keseluruhan. Tambahan pula, Thailand mempunyai kedudukan kewangan antarabangsa yang kukuh dan reserve yang mencukupi untuk menghadapi ketidaktentuan ekonomi dunia. Kesimpulannya, penerapan kredit daripada Moody's dan indeks FDICI mencerminkan bahawa keyakinan pelabur asing terhadap Thailand sedang pulih, baik dari dimensi kestabilan ekonomi maupun hala tuju dasar kerajaan ini yang merupakan pemangkin penting dalam menarik pelaburan baharu, memacu pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan daya saing negara pada masa hadapan. Terbaharu Profesor Dr. Yosanan Wongsawat, Timbalan Perdana Menteri dan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains Penyelidikan dan Inovasi, telah mengadakan lawatan untuk memantau perkembangan operasi Konsortium Ruang Angkasa Thailand dalam pembangunan projek satelit TSC-1 di Institusi Penyelidikan Astronomi Kebangsaan Thailand, Daerah Merim, Wilayah Chiang Mai. Beliau telah melawat bangunan operasi pembangunan prototipe dan inkubasi teknologi untuk memeriksa kesediaan makmal optik canggih. Termasuk bilik bersih untuk pemasangan satelit dan makmal radio astronomi yang merupakan kawasan utama untuk pemasangan dan ujian sistem kejuruteraan yang kompleks. Selain dari itu, Profesor Dr. Yosanan telah menerima laporan ringkas mengenai operasi keseluruhan satelit TSC-1, sebuah mikrosatelit seberat tidak melebihi 100 kg yang dibina menggunakan sumber dan teknologi domestik. Jurutera Thailand berjaya membangunkan sehingga 60% perkakasan dan sistem dalaman satelit secara kendiri, termasuk penulisan perisian kawalan kedudukan satelit, sistem perisian dalaman dan stesen bumi sepenuhnya oleh tenaga kerja tempatan. Hanya peranti komunikasi, sensor dan beberapa penggerak tertentu sahaja yang diimport dari luar negara. Profesor Dr. Yosanan menyatakan penghargaan atas kejayaan pasukan penyelidikan yang telah berjaya membawa satelit ini ke fasa model kejuruteraan dan lulus ujian simulasi ruang angkasa yang ketat yang merangkumi ujian dalam keadaan vakum dan suhu ekstrim, ujian ketahanan radiasi serta ujian getaran yang mengesankan bahawa teknologi yang dibangunkan oleh rakyat Thailand adalah stabil dan sedia untuk digunakan dalam keadaan sebenar di ruang angkasa. Bagi langkah seterusnya, projek ini akan memasuki fasa model penerbangan atau pembinaan satelit sebenar yang akan dilancarkan ke ruang angkasa pada tahun hadapan.
Ini merupakan satu kebanggaan apabila pihak kementerian berjaya memacu talan daripada sekadar penggunaan teknologi kepada pembangunan dan pembinaan satelit penyelidikan sendiri sepenuhnya. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan industri teknologi mendalam, melahirkan tenaga pakar, serta memacu ekonomi ruang angkasa negara secara mampan pada masa hadapan. Lembaga Pelancongan Talan memperkukuh peranannya dalam memacu talan sebagai destinasi MICE berkualiti tinggi di peringkat dunia dengan menjadi tuan rumah Majlis Makan Malam Amazing Thailand Bangkok Nights Lux pada 18 April 2026 lepas bertempat di Hotel Awani Plus Riverside Bangkok. Thapani Kiat Paibun Governor TAT menyatakan bahawa acara kali ini mengetengahkan identiti keunikan Thai di bawah konsep The Soul of Thai. Ia mempersembahkan dimensi, keanggonan dan nilai budaya yang diwarisi secara mendalam, sekaligus mencerminkan definisi luxury yang tidak terhad kepada kemewahan semata-mata, malah merangkumi pengalaman bernilai dan berjiwa yang disampaikan melalui persembahan seni budaya tinggi, kraft tangan, komuniti serta ilmu pengetahuan berkaitan kesihatan dan kesejahteraan yang merupakan soft power utama bagi Talan dalam majlis tersebut. Para tetamu disajikan dengan persembahan tarian tradisi Thai yang memukau. Selain dari itu, zon Heritage Terrace turut disediakan untuk mempamerkan warisan tanah air melalui demonstrasi kraft tangan komuniti, termasuk seni anyaman bunga istana dan pembuatan perak suku kaum daripada Story of Silver yang memaparkan kebijaksanaan perak kaum Karin. Pada masa yang sama, pameran The Soul Gallery membolehkan para pengunjung menghayati semangat jati diri bagi Talan melalui cara hidup komuniti yang menjadi sebahagian daripada penciptaan seni bertaraf dunia. Pameran tersebut merangkumi demonstrasi sulaman benang sutra oleh tukang mahir istana wanita, pembuatan barang kemas permata oleh tukang mahir istana lelaki serta graf tangan kepada kawan daripada sekolah pertukangan istana. Yang turut dipamerkan ialah gubahan mulai anyaman buluh oleh jenama Wasana, salah satu daripada 7 jenama perekat Thai yang mencipta koleksi beg Lady Dior, anyaman buluh yang dipamerkan di Dior Go House serta seni tenunan tangan kuno dari wilayah Chainat. Selain dari itu, jenama Diwana turut menyokong aktiviti DIY produk wangian daripada herba Thai untuk para peserta. Penganjuran acara kali ini merupakan strategik proaktif dalam membina kesedaran dan keyakinan dalam pasaran luxury, insentif, travel and event. Pelancong kumpulan mewah merupakan kumpulan berkualiti tinggi dengan perbelanjaan mencecah 85,951 baht per orang per trip, yang purata tempoh penginapan selama 12 malam yang gemar berkunjung ke Bangkok, Phuket dan Chonburi, yang mencerminkan keyakinan terhadap standard perkhidmatan bertaraf antarabangsa di Thailand. Dalam acara Invoyak Global 2026 yang berlangsung dari 17 hingga 20 April lalu di Bangkok, merupakan kali pertama di Thailand dan diberi penghormatan sebagai tuan rumah di rantau Asia Tenggara. Acara ini dihadiri lebih daripada 200 pembeli dan penjual antarabangsa yang membuktikan potensi serta kesediaan Thailand untuk bergelar hab penganjuran acara MICE dunia yang mampan. Sekian berita. Assalamualaikum. Radio Thailand World Service, berita dalam bahasa Melayu. Terima kasih yang anda ikuti program kami.